Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua ibu bapa, murid-murid pemulihan khas SK Wangsa Jaya bagi tahun 2021. Saya Cikgu Nur Syazwani merupakan guru pemulihan khas untuk Sekolah Kebangsaan Wangsa Jaya. Jadi untuk video kali ini saya akan memberikan taklimat ringkas berkaitan pemugaran literasi dan numerasi. Apakah itu literasi dan numerasi? Literasi merujuk kepada subjek Bahasa Melayu dan numerasi merujuk kepada subjek Matematik. Baiklah, kita teruskan kepada taklimat ringkas kita dalam video kali ini. Yang pertama sekali, apa yang tuan-puan perlu tahu, apa itu pemugaran literasi dan numerasi? Saya terangkan secara ringkas di sini, iaitu merupakan strategi yang dirancang untuk memperkukuh literasi dan numerasi murid yang terdapat di dalam program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum ataupun dikenali sebagai KPM Perkasaku. Jadi, murid-murid yang terlibat dengan pemugaran literasi dan numerasi ini merupakan murid pemulihan khas yang kita pilih daripada awal tahun itu berdasarkan ujian saringan yang telah dijalankan oleh saya. Baiklah, terdapat 3 objektif utama dalam program ni. Yang pertama, untuk memastikan murid menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi. Seperti yang saya beritahu tuan-puan di awal tadi, literasi merujuk kepada Bahasa Melayu dan numerasi merujuk kepada Matematik. Yang kedua, untuk memastikan murid dapat mengikuti PDP dan PDPR yang bersesuaian dengan tahap keupayaan murid. Kalau PDP ni apabila sekolah telah dibuka nanti, kita akan belajar secara bersemuka, dan jika sekolah masih belum dibuka, aktiviti ini akan diteruskan secara PDPR melalui bimbingan ibu bapa di rumah bersama saya, guru pemulihan. Dan objektif yang ketiga ialah untuk meneruskan pengukuhan literasi dan numerasi dalam pembelajaran yang seterusnya. Maksudnya di sini, penyediaan murid-murid ini untuk menguasai kemahiran asas Bahasa Melayu dan Matematik sangat penting untuk memastikan mereka dapat mengikuti pembelajaran di dalam kelas aliran perdana bersama-sama rakan lain tanpa sebarang masalah. Kumpulan sasaran yang terlibat dengan program pembugaran literasi dan numerasi ialah murid tahap 1 yang belum menguasai kemahiran literasi dan numerasi. Baiklah, maksudnya di sini murid tersebut masih belum berupaya membaca dan menulis dengan baik, dan untuk numerasi pula iaitu matematik, murid masih lemah dalam penguasaan kemahiran asas seperti operasi tambah, tolak, darab dan bahagi, wang, ringgit, masa dan waktu. Jadi, murid-murid ini termasuk dalam kumpulan sasaran untuk pembugaran literasi dan numerasi yang akan dijalankan. Tempoh pelaksanaan program pembugaran literasi dan numerasi ini dianggarkan bermula pada Oktober 2021 dan berakhir pada Februari 2022. Jadi kita akan mula daripada Oktober, November, Disember, Januari dan hinggalah Februari 2022. Sepanjang tempoh pelaksanaan ini, murid akan menggunakan modul yang diberi sebagai bahan bantu mengajar untuk membantu murid menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi. Saya juga akan menjalankan ujian pelepasan bagi menguji sejauh mana tahap penguasaan murid-murid yang terlibat dengan program ini terhadap subjek Bahasa Melayu dan Matematik. Murid-murid sepatutnya menguasai kemahiran asas yang kita telah senaraikan dalam modul tersebut dengan baiklah supaya murid tersebut dapat belajar di kelas biasa bersama rakan-rakan lain tanpa sebarang masalah.
Baiklah, ni adalah contoh untuk modul asas literasi bahasa Melayu. Okey, kalau yang dah dapat tu memang dah biasalah. Ni adalah muka hadapan buku tersebut dan yang ni merupakan isi kandungan utama yang ada pada modul tersebut. Okey, kita ada panduan pelaksanaan dan juga unit-unit pembelajaran yang ada serta topik ulang kaji yang perlu dijawab oleh murid lah. Tujuan utama penghasilan modul asas literasi ni ialah memastikan murid menguasai kemahiran asas literasi bahasa Melayu iaitu kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kat sini merujuk kepada murid dapat membaca dengan lancar dan juga menulis dengan baik. Maksudnya di sini mengeja, membina ayat, memahami petikan mudah. Dekat situ kita kelaskan sebagai kemahiran menulis. Dan yang seterusnya ialah mengukuhkan kemahiran literasi bahasa Melayu dalam pembelajaran seterusnya. Jadi, murid kena kuasai semua kemahiran asas yang ada pada subtopik dalam modul tersebut untuk memastikan murid dapat belajar di kelas biasa. Seterusnya untuk modul asas numerasi. Numerasi ataupun matematik. Bagi murid yang dapat modul asas numerasi, untuk sekolah Wangsa Jaya kita hanya dapat modul asas numerasi versi bahasa Melayu. Jadi murid-murid memang belajar versi bahasa Melayu lah untuk matematik. Dekat sini merupakan isi kandungan yang terdapat dalam modul asas numerasi. Tajuk dia lebih banyak daripada literasi mengikut topik-topik penguasaan kemahiran asas yang sangat perlu dikuasai oleh murid-murid kita untuk belajar matematik. Jadi, tajuk-tajuk ni semua merupakan kemahiran yang sangat asas yang mesti dikuasai oleh setiap murid bagi memastikan mereka dapat belajar topik-topik yang seterusnya dalam subjek matematik. Jadi, tujuan dia yang utama ialah untuk memastikan murid kita dapat melakukan operasi asas matematik serta memahami idea matematik yang mudah. Jadi, aras soalannya pun sangat mudah sebab kita hanya nak pastikan murid boleh kuasai kemahiran asas. Yang kedua, murid dapat mengaplikasi pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan seharian. Jadi, kemahiran asas ni semua murid boleh guna untuk aplikasikan dalam kehidupan seharian. Contohnya macam topik wang ringgit, murid perlu tahu kira duit macam mana, kita bayar berapa, baki dapat berapa. Itu yang dimaksudkan dengan pengetahuan sedia ada untuk kehidupan seharian. Selain itu, kita juga dapat mengukuhkan kemahiran numerasi dalam pembelajaran seterusnya. Macam yang saya cakap tadi, murid memang perlu kuasai kemahiran asas matematik dulu untuk memastikan mereka boleh belajar secara biasa bersama-sama rakan-rakan lain di dalam kelas. Maksud saya biasa tu murid tak ada masalah nak faham konsep matematik yang seterusnya sebab yang asas ni murid dah dapat kuasai. Okey, seterusnya untuk ciri-ciri khusus modul tersebut. Okey, yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, modul tersebut memang terbahagi kepada dua lah, iaitu literasi dan numerasi. Tujuan utama dia ataupun ciri utamanya ialah sebagai panduan khusus kepada ibu bapa. Jadi, ibu bapa boleh gunakan modul tersebut sebagai bahan bantu mengajar ketika membimbing anak-anak semasa PDPR di rumah. Seterusnya ialah di dalam modul tersebut kita juga sertakan video pengajaran dan pembelajaran. Bagaimana nak akses video pengajaran dan pembelajaran ni? Okey, jika tuan-tuan dan puan-puan lihat pada muka surat dalam modul tersebut memang disertakan QR code untuk setiap topik yang ada dalam buku tersebut. Jadi, kita hanya perlu scan QR code tersebut dan dia akan terus kepada link video pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan topik pada latihan mengikut kemahiran yang ada dalam modul tersebut. Selain itu, kita juga ada contoh bagi setiap tugasan. Maksudnya, bagi contoh dahulu, kemudian baru murid jawab supaya murid lebih faham.
Dan di belakang buku juga kita ada senarai semak penguasaan murid. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kepada senarai semak tersebut dan tikkan kepada senarai semak tersebut jika anak dah menguasai kemahiran tersebut. Dan juga kita ada arahan kepada murid yang jelas. Jadi baca arahan dan juga kita boleh linkkan kepada video pengajaran dan pembelajaran ni lah daripada arahan kepada murid tersebut. Selain itu dan yang paling penting adalah tulisan, warna dan grafik yang menarik. Okey. Setiap muka surat memang dicetak berwarna untuk memastikan murid sentiasa rasa menarik untuk menjawab modul tersebut. Jadi bila ada warna-warni ni selalunya perasaan kita akan jadi lagi seronok untuk menjawab soalan yang ada dalam buku tersebut lah. Terutamanya jika melibatkan kanak-kanak, mereka lagi sukakan benda yang warna-warni. Jadi tujuan dia memang dicetak secara berwarna. Seterusnya ialah contoh modul pemugaran literasi. Ini saya ambil contoh untuk modul literasi lah. Contoh yang saya screenshot kat sini muka surat 4. Okey. Kat sini dia dah sertakan QR code. Jadi dia cakap imbas saya di sini. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan boleh scan QR code tersebut dan dia akan teruskan kepada link video pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan tajuk yang ada pada muka surat tersebut. Kalau handphone tuan-tuan dan puan-puan tak ada scan QR code ni, boleh pergi ke Play Store dan download, muat turun QR code. Jadi selepas tu boleh test pada QR code yang ada pada modul tersebut, tengok berjaya atau tak. Dia pergi kepada link video pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tajuk pada muka surat tersebut. Jadi konsep dia sama saja macam kita scan QR code pada MySejahtera. Yang ni contoh modul pemugaran numerasi. Konsep dia sama saja, kita scan QR code. Jadi dia akan keluar video pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tajuk pada muka surat tersebut. Contoh QR code yang saya screenshot pada slide ni ialah tambah teknik jari. Jadi cuma ambil handphone tuan-tuan dan puan-puan, scan, dia terus linkkan kepada video pengajaran dan pembelajaran tersebut. Yang seterusnya ialah apakah peranan ibu bapa atau penjaga dalam pemugaran literasi dan numerasi. Jadi kita harus tahu peranan masing-masing. Yang pertama ialah mewujudkan kerjasama antara pihak sekolah dan guru. Jadi jika ada apa-apa masalah berkaitan pembelajaran atau penggunaan modul ini, tuan-tuan dan puan-puan jangan malu, jangan segan, boleh PM saya. Kita akan berbincang apakah kaedah dan teknik yang terbaik untuk memastikan anak-anak kita tidak ketinggalan dan boleh menguasai kemahiran asas dengan baik. Yang kedua ialah menyokong pembelajaran anak semasa PDP atau PDPR. Kalau PDP ni saya akan gunakan semasa persekolahan bersemuka. Kalau PDPR kita akan gunakan secara pembelajaran secara online ataupun melalui bimbingan ibu bapa di rumah. Yang ketiga, mengadakan interaksi dua hala antara pihak sekolah dan guru dari semasa ke semasa. Maksudnya saling update mengenai perkembangan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Saya juga tahu tahap penguasaan murid saya berada pada tahap mana. Yang keempat, memerhati dan memberi maklumat tentang perkembangan pembelajaran anak kepada guru. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan pun peka terhadap tahap penguasaan anak. Jadi, saya pun boleh update dari semasa ke semasa. Dan yang terakhir, memberi bimbingan berterusan kepada anak. Seperti yang kita tahu, murid-murid pemulihan ni selalunya memang memerlukan latih tubi yang berterusan supaya mereka lebih mahir dan tidak mudah lupa. Jadi, aktiviti ini perlu dilakukan secara berterusan. Tidak kira semasa PDP atau PDPR.
Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi menonton dan mendengar daripada awal hingga habis video yang telah disediakan oleh saya. Jika ada sebarang persoalan atau masalah, boleh menghubungi saya. Kita boleh bincang benda-benda yang dapat membantu meningkatkan tahap penguasaan murid, dan akhir kata saya harap semua murid yang terlibat dalam pemugaran literasi dan numerasi ini dapat menguasai kemahiran asas dengan baik dan berjaya menjadi murid yang bijak dan pandai. Terima kasih.